Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hashr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Maksudnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung, satu makhluk ciptaan Allah yang sangat kuat dan kukuh, yang sangat sukar untuk memecahkannya. Berlakulah gempa bumi ke, banjir besar ke, ribut taufan, gunung tidak akan terjejas. Tetapi bila kami turunkan Al-Quran ke atas gunung dan gunung memahami isi kandungan Al-Quran, maka Allah berkata, la ra'aitahu, wahai Muhammad, engkau akan melihat gunung itu akan khasyian, tunduk, kemudian mutasaddian dan pecah. Kenapa? Allah sebut watilkal amsal, itulah contoh-contoh perumpamaan yang kami jadikan linnas, untuk manusia, supaya apa? Supaya manusia berfikir dengan contoh ni. Jadi Allah buat contoh ni, perumpamaan bukan sekadar contoh, tetapi dengan tujuan supaya manusia berfikir. Kenapa Allah buat contoh dengan gunung? Iaitu Allah nak bagi tahu kalau gunung yang keras, yang pejal, yang kukuh, hanya dengan ayat Allah dia boleh meletup, boleh pecah. Maka hati manusia yang lembut, sepatutnya lagi mudah untuk tersentuh, sepatutnya lagi mudah untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Maknanya sekiranya hati manusia membaca Al-Quran setiap hari, menghafalnya setiap masa, mengkhatamnya setiap bulan dan setiap tahun, tapi tidak memberi apa-apa kesan, bermakna hati manusia lebih keras daripada batu di gunung. Jadi gunung boleh khusyuk bila memahami ayat Allah, maka bagaimana hati kamu yang lembut tidak tersentuh, tidak bergerak apa-apa pun, walaupun kamu dah baca berpuluh ayat, beratus-ratus ayat, bahkan dah khatam pula berkali-kali, tapi kadang-kadang tidak tersentuh dan tidak menitis pun setitik air mata. Sebab itu Allah mencela ahli kitab yang diberi kitab, tapi akhirnya mereka tidak khusyuk dengan kitab mereka. Mereka tidak tunduk mematuhi ajaran yang terkandung dalam kitab mereka. Allah cela mereka dalam surah Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq. Allah berkata, belum tiba ke lagi masanya untuk orang beriman agar mereka khusyuk li zikrillah, kepada peringatan Allah, iaitu Al-Quran. Jadi ayat ini juga sebenarnya Allah nak mencela orang beriman yang dah menjadi macam ahli kitab. Bila baca Quran tak tergerak, tak tersentuh, tak menangis, tak rasa bersalah walaupun melakukan dosa yang banyak, walaupun membaca ayat tentang azab Allah, tentang neraka, tapi tidak ada perasaan. Bila lagi hati orang beriman nak khusyuk bila dibaca ayat-ayat Al-Quran, wa ma nazala minal haq, dan apa yang diturunkan daripada kebenaran, iaitu hadis-hadis dan sunnah Nabi SAW. Maka kemudian Allah berkata, wala takunu kallazina utul kitab, jangan sekali-kali kamu menjadi seperti orang yang diberi kitab. Wala takunu kallazina utul kitab, mereka diberi kitab, fatala alaihimul amad, tetapi akhirnya dalam tempoh yang lama mereka meninggalkan kitab mereka, faqassat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras. Hati ahli kitab, walaupun kitab itu daripada Allah, walaupun mereka membaca, tetapi hati mereka akhirnya qasat, keras. Kenapa? Sebab mereka sama ada tidak memahaminya, ataupun memahami tapi tidak menjadikan Al-Quran, kitab mereka, sebagai panduan. Mereka sekadar membaca ataupun sekadar menghafal. Maka Allah bagi amaran, bukan semua orang yang memiliki kitab akan terus menjadi orang yang baik dan beriman. Tetapi ahli kitab diberi kitab, tapi akhirnya hati mereka menjadi keras, bahkan mereka dilaknat oleh Allah kerana hidup mereka tidak berpandukan kitab yang kononnya mereka mendakwa mereka sebenarnya beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita lembutkan hati kita dengan menghayati, mentadabbur ayat-ayat Allah satu persatu, insya-Allah, sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tidak turun ayat Al-Quran melainkan Nabi kumpul para sahabat, Nabi bagi mereka faham satu persatu, dan mereka faham apa ajaran dalam ayat yang dibaca dan apa amalan yang sepatut mereka amalkan, dan mereka amalkan. Barulah Nabi kita SAW memindahkan kepada ayat yang lain. Maka kata sahabat, kami akhirnya belajar membaca
Al-Quran, kami belajar ilmu daripada Al-Quran, dan kami juga belajar beramal dengan apa yang terkandung daripada ayat yang kami belajar daripada Rasulullah SAW. Akhirnya, jadilah Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Jadi Al-Quran sebagai syifa, penyembuh, perawat kepada segala penyakit manusia, dan akhirnya orang-orang beriman hidup di bawah rahmat Allah yang berpandukan Al-Quran. Kami pihak daripada Pertubuhan Ulama Dakwah Selangor menganjurkan kelas tadabbur Al-Quran secara percuma untuk semua yang ada masa di kelapangan, dengan tujuan supaya dengan kelas ini masyarakat semakin faham Al-Quran dan semakin beramal dengan ajaran Al-Quran dalam kehidupannya, dan dengan itu semoga banyak masalah masyarakat akan selesai, insya-Allah. Allah berkata, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yang bermaksud kami turunkan Al-Quran ini sebagai pertama syifa yang boleh merawat segala penyakit, khususnya penyakit akidah. Yang kedua rahmat, memberi rahmat kepada bukan semua orang tetapi untuk orang beriman. Jadi kelas ini kami anjurkan secara percuma, dan kita siarkan secara langsung, secara live melalui FB Ghulam Ad-Dakwah dan juga melalui YouTube dan Zoom. Jadi jom kita sama-sama menghayati ayat-ayat Allah. Semoga ia dapat menyejukkan hati kita dan dapat menyelesaikan masalah kita. Dan ini adalah secara percuma. Kita tidak letakkan bayaran supaya memudah dan menggalakkan lagi seramai mungkin manusia kembali kepada kitab Allah. Dan kita juga ada sediakan satu buku kecil, iaitu kepentingan tadabbur Al-Quran dan kewajipannya. Apa makna tadabbur? Setakat mana kewajipan dan kepentingan kita tadabbur Al-Quran? Bagaimana cara untuk kita tadabbur Al-Quran, apa kesannya bila kita tadabbur Al-Quran, dan apa kesan buruk bila kita tidak mentadabbur Al-Quran. Dalam buku kecil ini semua kita bincang dan ulas lengkap dengan dalilnya. Semoga dengan buku yang kecil ini dapat lebih memberi kefahaman kepada kita tentang kepentingan dan kewajipan setiap Muslim untuk menghayati ayat-ayat Allah dalam kitabnya yang mulia. Jadi buku ini dijual, boleh beli melalui Shopee Ghulam Online. Harganya RM4.50. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.